Allahu Akbar. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Lambat sikit lah ini, kerja banyak kat luar. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Apa khabar Wadil? Apa khabar? Syuk, Alhamdulillah. So, saya akan buat sedikit sharing kenapa bisnes, kenapa kita nak buat bisnes. Jadi untuk sebelum kita sharing, macam mana biasa, kita mulakan dengan umul kitab, fazilat diadakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaum keluarga dan sahabat-sahabat baginda, serta guru-guru kita, mak bapak kita, kaum muslim muslimat, sama ada yang masih hidup dalam meninggal dunia, khusus juga kaum keluarga kita dan telah rahmatullah, dan klien-klien kita yang telah rahmatullah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, terima kasih. Kami baru balik daripada program sedikit sumbangan kepada rumah anak-anak yatim di Kerubung tadi. Alhamdulillah, terima kasih grup Usrah Melaka yang telah menginfakkan sumbangan kepada anak-anak yatim ni. Mudah-mudahan sebagai dipanggil atas sebab kita masuk surga insya-Allah. Jadi okey, tajuk saya ini nak kita yang common, iaitu kenapa kita nak buat bisnes. Kenapa nak bisnes? Kenapa nak bisnes ni macam-macam macam-macam. Jadi ini penting sebab kalau kita clearkan kenapa sebenarnya kita nak bisnes, insya-Allah kita akan berjaya dan kita akan dipanggil istiqamah. Sebab kita tahu kenapa kita nak bisnes. Itu kita tengok satu persatu. Okey, kenapa nak bisnes? Sama ada untuk kaya sebagai sunnah Rasulullah SAW, atau untuk bantu orang, atau nak bayar zakat banyak, atau untuk agama. Dan kalau nak yang bisnes takaful pula, kenapa pilih takaful? Kenapa tak ambil lain? Jadi kita hurai satu persatu. Okey. Cuba tengok kebanyakan orang bila bisnes dia kata apa? Dia kata 9/10 pendapatan dari perniagaan. Dia ambil line yang pertama. Kalau ambil line yang pertama, kita adalah bisnes ikut sunnah. Akan mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Nabi bersabda, dia kata 9/10 pendapatan dari perniagaan. Sebab tu saya bisnes. Okey, clear. Kadang-kadang yang itu pun kita tahu, tapi kita tidak menghayati. Jadi kita tak menghayati, kita hayati. Kita bisnes pertama adalah sunnah Nabi SAW. Kenapa? Kalau lihat, tengok kalau kita lihat sirah Nabi dan Rasul, kebanyakan para Nabi dan Rasul awalnya dia adalah seorang ahli perniagaan. Termasuklah Rasulullah SAW sekali, dia bisnes. Dia bisnes. Lepas tu tengok apa alasan ni? Contohnya, macam mana, kenapa orang-orang Eropah datang ke tempat kita? Alasan apa? Mencari rempah. Bisnes. Sebenarnya bukan. Bukan cari rempah. Jadi, pertama, ikut sunnah Rasulullah SAW. Yang kedua, bisa terpulang masing-masing. Ini berdasarkan saya pengalaman. Berdasarkan saya pengalaman, pertama sekali dulu, saya nak bisnes sebab saya nak tolong orang. Sebab masa tu saya nak bisnes, kenapa saya buka kilang? Sebab bila saya buka kilang, saya nak akan ramai pekerja. Bila ramai pekerja, seorang ramai saya membantu peluang pekerjaan kepada masyarakat. Itu kenapa saya buat bisnes kilang dulu. Bila saya buat takaful, sama juga. Saya buat takaful adalah saya untuk macam mana supaya ramai lagi yang berjaya. Bukan saya seorang-seorang. Mana bukan untuk kaya semata-mata. Kaya akan datang sendiri. Kaya akan datang sendiri. Bila berniaga, ingat, kalau kita percaya dan yakin 9/10 pendapatan dari perniagaan, insyaAllah kaya akan datang sendiri. Okey. Lepas tu, untuk teruskan lagi, kenapa nak bisnes? Pertama, membantu orang. Yang kedua, pertama adalah sebagai sunnah, mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Mana kita bisnes ni
Tak kisah meniaga pun lah meniaga kacang goreng ke, meniaga burger ke, masa Ramadan meniaga food, meniaga apa, online ke, meniaga adalah ikut sunnah. Saya buat bisnes ni adalah ikut sunnah Rasulullah. Jadi saya buat bisnes ni adalah untuk menyambung perjuangan Nabi. Kalau di agensi kita yang di Melaka ni, kita selalu war-warkan kita buat takaful atau menyambung perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila menyambung perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, automatik kita akan menaik satu kuasa minda yang kuat. Minda yang kuat sebab kerja menyambung perjuangan Nabi. Jadi bila down, bila ada masalah banyak, kita ingat menyambung perjuangan Nabi. Bila menyambung perjuangan Nabi, kalau Rasulullah pun kena baling batu, Rasulullah pun orang hina, orang ni apalah kita yang banyak dosa. Jadi macam tu. Mana kalau kita kita ingat kita menyambung perjuangan Nabi, memang kita kena tahan, kena uji. Okey. Yang keduanya. Lepas tu bila dah menyambung perjuangan Nabi, insya-Allah akan jadi kaya. Cuma yang bezakan kaya ni cepat atau lambat. Lambat atau lambat laun insya-Allah akan dapat juga. Cuma sama ada kita sanggup tak menghadapi segala ujian-ujian atau cabaran-cabaran semua jadi kaya. Jadi atau sebelum kita berjaya. Jadi okey, lepas tu kaedah dia lah, kalau kita ambil sunnah tadi, kita semua ikut sunnah. Contohnya apa? Tak boleh menipu. Kena beri, kalau kita buat takaful ni, kita memberi perkhidmatan yang terbaik. Kita tak boleh macam cincai-cincai. Kita kena fact finding yang betul, deliver produk yang betul, jujur dan amanah. Sebab tu dalam hadis Nabi kata, peniaga-peniaga yang jujur dan benar akan ditempatkan dengan para syuhada. Tapi tetap ujian nak jujur dan benar dia susah. Ujian dia pula, orang tanya, sedap tak abang makan ni? Sedap, padahal tak sedap. Tengok. Contohnya, bagus tak produk takaful ni? Bagus ni. Padahal tak bagus. Mungkin ada yang benda yang ni. Jadi, benda-benda tu yang penting. Kita terangkan yang betul. Jujur dan benar. Peniaga yang jujur dan benar akan ditempatkan syuhada. So, kita kalau kita dalam perniagaan takaful, kena jujur dan benar. Fact finding yang betul. Contohnya, kalau orang tu kencing manis, tulis kencing manis. Darah tinggi. Kita tak boleh. Kalau kita macam kita kencing manis, darah tinggi, banyak masalah. Banyak masalah akan jadi kena reject dan leceh permohonan. Nanti kita apa? Kita yang penting sebab kita tadi berniaga sebab ikut sunnah. Kena ikut. Okay, lepas tu, apa lagi motivasi untuk kita? Peniaga jujur benar. Lagi apa? Ada lagi selupa satu hadis ni. Tak apa yang tu. Lepas tu, sebenarnya kalau kita ke depan lagi, untuk kita lebih yakin lagi, kita bisnes untuk bantu orang lain. Mana sebahagian keuntungan tadi kita infakkan ke jalan Allah, membantu orang-orang yang susah. Macam tadi kita pergi ke rumah anak yatim kan. Kita pergi rumah anak yatim, tengok rumah ramai yang susah rupanya. So, macam mana? Balik ni kita tengok, cek balik. So untuk kuatkan kita punya minda kita, kuatkan kita hati kita. Aku dapat untung ni tak? Tujuan aku meniaga ni, untung aku nak bagi anak yatim ni. Baru kita akan ada kekuatan. Kalau tak, kita akan lemah. Terutamanya zaman PKP lagilah. Macam saya otak-otak yang tua-tua ni kan, nak belajar online, nak belajar FB ad lah, itu yang terpening kepala lah. Tapi oleh kerana tanggungjawab, kena buat juga. Ujian akan tetap ada. Sebab apa? Nabi dah bersabda 9/10 dari perniagaan. So ujian dia pun 9/10. Kalau buat produk 9 orang datang, satu tak ambil, standard dah 9/10, iaitu 10% closing. Maknanya closing ratio kita kalau buat takaful only 10%. Kalau yang close 30% itu, 30% closing ratio tu dah fantastic lah, hebat lah. Orang kampung kata hebat tenan lah tu. Jadi saya rasa cukup kot. Macam-macam pun nanti orang bosan. Next kita sambung lagi. Pertama, kenapa kita bisnes? Betul niat kita balik. Kenapa kita bisnes? Pertama sekali, betulkan aku bisnes adalah untuk menyambung perjuangan Nabi SAW. Okey. Lepas tu lupa-lupa. Jadi bila menyambung perjuangan Nabi, tolong buat vision board. Buat vision board. Betul matlamat. Matlamat. Baru kita nampak. Tulis menyambung perjuangan Nabi. Baru nampak, aku mahu menyambung perjuangan Nabi. Untuk berjaya, ingat yang satu, untuk berjaya, okey. Ini tips dia. Tips dia adalah melangkah je kaki dia rumah, keluar pintu rumah saja, niat, ya Allah Tuhanku, aku bisnes
adalah untuk menyambung perjalanan Nabi-Mu. Kerana-Mu ya Allah. Kerana-Mu ya Allah. Maka permudahkan bagiku segala urusanku dan limpah rezeki yang luas kepadaku untuk aku membantu agama-Mu. Jadi mana pekerjaan kita keluar rumah tadi sampai terbalik dalam keadaan ibadah. Nak ibadah insya-Allah. Jadi bila ibadah dalam keadaan ibadah nak tipu pun aku dah ibadah tak nipu. Tak suka tanam timbangan, servis aja macam tu. Dah minit dah. Okey, lama sangat tak apa. Ustaz tak itu saja insya-Allah. Esok lusa kalau ada masa rezeki kita buat sharing lagi. Allah alam. Azimin, terima kasih datang tengok ni. Tuan Said, Cik Syukri, terima kasih Azmi, terima kasih banyak. Zul Hilmi. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.